Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Amar Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri, serta yang berbahagia Datin Amar, yang berhormat Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah, yang juga dikenali sebagai Menteri Jambatan yang telah banyak membangunkan jambatan yang terbanyak di Malaysia pada hari ini. Serta juga yang berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier kita yang saya minta berjelajah di seluruh dunia untuk membawa pelaburan ke Sarawak. Saya agak terkejut tu pasal high-tech tu, AI. Apabila sebuah syarikat bernama Western Digital memberi penghormatan saya untuk meresmikan fasilitinya yang baru, saya ditengahkan oleh satu robot. Kalau negeri China, saya ada melihat robot yang berkungfu. Rupa-rupanya Sarawak mengeluarkan robot yang boleh ngajar budaya kita. Jadi standard robot kita dah tinggi dah. Sama dengan negara maju. Inilah peleburan dan juga kejuruteraan dan ilmu yang ada pada anak Sarawak. Yang berhormat Saudara Datuk Profesor Datuk Sim, Timbalan Premier kita yang juga sibuk hal jantung, nak mula hospital jantung di Sarawak tu untuk kegunaan bukan saja orang Sarawak tapi juga negara-negara jiran, termasuk rakan kita di Sabah. Jadi si banyak orang mati terkejut kelak kerana Dr. Sim sudah ngatur hospital kanser. Yang berhormat Tan Sri Datuk Amar Haji Muhammad Asfia, Awang Nasar, orang lama kita, speaker, serta yang berbahagia Datuk Hajah Fatimah Haji Muhammad Iskandar, yang berhormat rakan-rakan menteri daripada Persekutuan dan juga Sarawak, termasuklah Datuk Seri Tiong dan juga Datuk Arun, yang berhormat menteri-menteri, rakan-rakan menteri Sarawak, yang berhormat Datuk Amar Haji Muhammad Abu Bakar, Setiausaha Kerajaan, serta Datuk Hajah Baduyah, yang berhormat Timbalan Menteri kita Datuk Dr. Anwar bin Rapai, yang bersemangat untuk membangunkan Sibu supaya Sibu dikenali untuk masa depan. Seterusnya yang berhormat Timbalan Menteri, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua kaum serta anak-anak pelajar kita nun di sinun, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dapat hadir di Majlis Sarawakku sayang di Bandar Sibu. Di tempat lain saya datang menggunakan kereta. Tapi di Sibu saya datang nun dari Batang Lupar. Jambatan yang terpanjang merantasi sungai di Malaysia. Dan ini termasuk dalam senarai Book of Record. Saya ucap tahniah kepada orang Sarawak, khususnya jurutera-jurutera kita, yang dapat membinakan jabatan yang ikonik ini.
Jabatan terpanjang yang kedua. Banyak yang mengatakan di Johor. Tapi yang panjang kedua ialah Jabatan Batang Lasar kedua. Jadi dua-dua tu Sarawak pun. Sarawak yang dapat memula jabatan tu. Jadi ia adalah satu kebanggaan kepada nilai jabatan. Nilai engineer kita yang sama standard dengan dunia dah gitu. Kerana jabatan tangga desainnya bukan-bukan. Semua orang nak datang batang lupa. Pasnya dari jabatan mungkinnya dapat nangka boyak. Hujan senang. Jadi tuan-tuan inilah yang kita nikmati di sini. Dan Alhamdulillah selepas saya meresmikannya, saya naik motosikal datang ke Sibo. Ada orang nanya lewat, umur kita boleh pakai motosikal lagi? Umur 76 yuk. 76. Lagi boleh motosikal. Jangan nak lawan saya tu. Ada orang nanya, kenapa pakai saya? Saya dah pakai apa-apa. Takut ada ilmu. Saya ni tahu hal ilmu tu. Jadi tuan-tuan, akhirnya saya dapatlah dengan kita di Majlis Sarawak Ku Sayang tu. Sarawak Ku Sayang tu adalah inisiatif kerajaan kita. Di antara pihak pengurusan pentadbiran. Tidak pegawai-pegawai kita dari agensi-agensi kerajaan untuk berhubung dengan rakyat jelata, untuk mendapat feedback dan seterusnya memperbaiki delivery perkhidmatan daripada pegawai-pegawai kita. Saya mengucap terima kasih bagi pihak rakan-rakan semua kepada pihak Perkhidmatan Awam Sarawak yang tidak jemu-jemu bertemu dengan rakyat jelata, memberi nasihat dan seterusnya melaksanakan dasar-dasar yang telah ditentukan oleh kita. Termasuklah agensi-agensi pembangunan. Kita dah ada 9 agensi pembangunan. Dan tadi Dr. Anwar ada nambah minta 1 lagi. Kelaklah saya respon dengannya. Tapi yang penting saya ucap terima kasih kepada seluruh pegawai kerajaan yang sama-sama dengan kerajaan untuk memberi khidmat kepada rakyat. Inilah dia Sarawak Ku Sayang. Jadi tuan-tuan, saya ada nerima feedback. 2 feedback yang saya terima daripada Sarawak Ku Sayang di Sibo tu. Pertamanya di kaunter kesihatan. Kita ada saringan untuk masyarakat Sibo yang pergi ke kaunter kesihatan. Jumpa doktor, pegawainya, kaki tangannya. Jadi adalah sidak skrin. Kedane kedudukan kesihatan mereka. Nampaknya mengikut laporan, banyak orang Sibo tu obesity. Minta maaf saya, tu adalah saringan daripada outcome saringan. Ketinya obesity tu gemuk na tu pasal. Jadi saya tadi ngagah dengan doktor, apa sebabnya banyak obesity situ? Mungkin mi kampua. Sebab mi tu banyak karbohidrat. Kalau si dikawal, yalah kawannya jadi kedaya. Jadi maknanya feedback kedak tu boleh bagi kita mengawalkan kesihatan kita. Kalau nak maju, rakyat mesti sehat. Boleh bermotosikal. Nah, premier kita boleh lagi. Walaupun 76, beri je motosikal depannya.
kena memudahkan kita melawat, melihat kedani pembangunan yang kita laksanakan. Kesihatan jaga. Tadi pun saya naik bingung. Kena saya nangga Dr. Noor, suaranya serak. Berarti kurang air kali El Nino. Tapi nya doktor lebih tahu lagi lah. Tapi inilah caranya kita menjaga kesihatan kita. Feedback yang kedua. Saya ucap tahniah kepada anak-anak pelajar. Kenanya pergi ke kaunter Yayasan Sarawak. Dan juga kaunter di mana ada Institut Pengajian Tinggi. Mereka mengucap terima kasih kerana kita memberi pendidikan Universiti Percuma. Dan jurusannya, setidaknya bawa tahu, 64 jurusan. Termasuklah degree dalam angkasa luas, aerospace. Jadi ini adalah jurusan-jurusan teknologi. Selain daripada semikonduktor, selain daripada kejuruteraan, termasuk satu lagi khusus ialah psikologi. Mungkin kita nanya kenapa psikologi dititik beratkan? Sebab hidup manusia dalam 10-20 tahun akan datang. Lifestyle-nya berubah. Si kedak lifestyle kini tu. Lifestyle sedangnya akan menghadapi stres. Stres. Sama ada mental stres, physical stres. Maka ini berkendakkan pakar yang boleh mengkaji neurologi. Iaitu bagaimana brain kita berfungsi. Dan dapat menyelamatkan anak kita kadang-kadangnya give up. Kalau kena stres benar-benar kadang-kadang give up. Putus cinta pun pandai give up. Maka orang puan banyak, bah. Si ada seorang aja. Tapi ada orang putus cinta. Si guna aku hidup lagi. Kalau kau telah hilang dari aku. Ya, life stress. Mananya oleh sebab kerja kita banyak, time tiada, maka mungkin beri pressure. Dan kalau nyasi ada iman cukup, ini menjadi satu cabaran. Sebab ialah jurusan psikologi juga diambil berat dalam pembangunan kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah feedback yang saya terima daripada Sarawakku sayang, daripada agensi kita. Dan mungkin ada yang lain-lain yang telah kita perkenalkan kepada masyarakat kita. Sebab ialah perhubungan rakyat dengan kerajaan mesti ada sambung menyambung. Ada cara untuk kita memperbaiki khidmat kita. Kita guna digital. Makai digital, iPad, makai handphone. Banyak lagi makai AI. Tapi jangan salah AI. Saya pun dah kena juga AI. Di mana saya jadi kapten. Kapten Ebonyo. 4 stripe. Kapten Abang Jo. Stewardess, apa nama? Pramugarinya, stewardessnya Sifah Hasidah. Dan juga Dolah jadi steward dari Beruit. Steward dari Beruit. Ini AI. Tapi kalau salah, boleh memfitnahkan masyarakat dan orang. Jadi sebab ya AI mesti ada integriti. Dalam kita menggunakan teknologi baru. Tapi kita mesti tahu dengan ilmu teknologi ini. Jadi tuan-tuan, saya ingin nak berkongsi. Sejak saya mengambil alih daripada arwah Tok Nan.
Saya telah memperkenalkan dalam masa 6 tahun yang lepas, pendekatan yang agak berubah. Pertamanya, ekonomi yang berteraskan kepada digital. Mula-mula wang sanksi, tapi alhamdulillah orang dapat command cara baru ini. Dan ini telah membolehkan kerajaan kita memberi perkhidmatan yang lebih baik menerusi teknologi terkini. Umpamanya SKAS, kita menggunakan Sarawak Pay ataupun Sarawak Global Pay dan bayarannya boleh digunakan melalui Sarawak Pay. Dan kita menolong, memberi bantuan, kita gunakan digital transaction, iaitu kita masukkan bantuan dalam akaun SP untuk individu. Dan bolehlah nya beli gula, nya boleh beli beras, nya boleh beli minyak masak dan seterusnya dengan menggunakan SP, di mana wangnya datang daripada GPS untuk membantu rakyat jelata. Selepas itu, saya mengucap syukur. Tak lama saya jadi Ketua Menteri, kita ambil alih bakun daripada kerajaan persekutuan ke negeri Sarawak. Dan maknanya tenaga kita diurus oleh kita di Sarawak. Kalau ndak yo, nyampun tarif ya sedaknya malah. Munya naik tarif teruk kita saya ada kuasa. Tapi alhamdulillah tenaga Sarawak diurus, dipunyai oleh anak Sarawak. Anak Sarawak menentukan tenaga. Daripada bakun, hidro, kita pecah kepada biomas. Biomas kita pecah lagi kepada solar. Dari solar kita pecah lagi kepada methane, iaitu gas. Dan hari ini kita ada 4 sources of energy. Jadi kita adalah energy rich Sarawak. Sebab yang kali anak Sibo jadi Menteri Niaga Energi Malaysia, Datuk Amar Fadilah Yusof. Jadi inilah apa yang kita buat. Jadi alhamdulillah ekonomi kita dapat kita rancang melalui kekuatan yang ada pada kita. Selepasnya lagi kita tahulah, bukan jak bakun kita ambil, bank pun kita ambil. Kita mari habisan banyak bank, termasuk di Sibo tu. Sibo banyak mengeluarkan bank, Hock Hua Bank. Dan juga ada sikit lagi, lupa saya namanya. Keluar di Sibo dan Sarawak mempunyai 6 bank. Semua lesap. Kena ada dasar mari, we need only 6 bank throughout the country. So you merge the smaller bank. Tapi alhamdulillah Sarawak dapat mengambil equity terbesar di Afin Bank. Dan sekarang kita mengurus Afin Bank. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi yang kita kerja. Sebab itu pada dasar PCDS 2030, kita tekan kepada social inclusivity, di mana semua kaum mendapat manfaat. Keduanya ialah economic prosperity. Dasar ekonomi kita mesti memberi manfaat kepada Sarawak dan anak Sarawak. Dan kita buatkan dasar bergantung kepada kekuatan Sarawak. Hari itu kita strong di energi. Kita juga strong dari sudut kelestarian alam sekitar. Dan maknanya dalam 6 tahun tu, alhamdulillah ekonomi kita terancang. Dan
pendapatan kita pun bertambah. Kita nak ngambil bahagian dalam industri minyak dan gas. Bak kata denan, munya di Terengganu aku si peduli. Munya di Kelantan aku si peduli. Tapi munya di Sarawak aku ambil peduli, kata denan. Denan si ada lagi, Abang Jo nyambungnya. Dan juga rakan-rakan kita dalam kabinet nyambung. Hingga hari ini, kita lagi masih berunding dengan Petronas. Supaya kita Sarawak mengambil bahagian dalam industri ini. Petronas tu, minta maaf, ada bengkeng dikit. Apabila saya melaksanakan sales tax, saya lihat undang-undang perlembagaan kita dah hak untuk melaksanakan cukai atas jualan hasil Sarawak. Pertama kalinya saya cukai Petronas. Petronas semua bayar. Kita diheretnya ke mahkamah. Saya kata mahkamah, kita lawan. Apabila kita lawan, alhamdulillah karena kita pihak benar. Mahkamah memberikan keputusan berpihak kepada Sarawak. Jadi hari itu, adik kakak, dapat kita ngetek sedap Petronas. Yalah, bagi kita malah jematannya. Yalah, bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat. Ini telah kita laksanakan. Kayak belon kita susah. Salah ada gawai, naiklah ke tiket. Salah ada hari raya, naiklah ke tiket. Ada Christmas, naik tiket. Cuti sekolah, naik tiket. Gini gaya mak bapaknya dan anak-anaknya. Sampai ekonomi kelas 800. Bingung juga saya nangga sekedar tu. Cita tu macam, kata in bracket lah, mangsa. Dari marketing setidaknya. Sebabnya kami dalam kerajaan mengambil keputusan menubuhkan syarikat penerbangan kita sendiri, iaitu Air Borneo. Dan kita tetapkan harga tiket 375. Si boleh bertukar. Hari cuti ke, nak cuti ke, 375. Termasuklah bagnya, luggage-nya. Dan juga bayar airport tax. Udah ya, mungkin kita pakai belon lain ya. Kita ngambil makan mie, bayar yo. Ada nak trolinya datang kayaknya pergi ya. Bayar dulu, barulah makan datang. Borneo free yo, free. Makan free. Pengurusinya Dato' Ahmad Abu Bakar nak masuk dalam menunya ialah nasi dabe. Kalau nasi dabe, naik harga dabe, jangan kau gila naik. Especially-nya dabe lagi kena wit. Lepas ya masuklah sidak sesarunjo dalam menu kita. Sidak pelancong ceri rasa, kedak ni nasi dabe. Ya bawa yang cari dabe. Kedak saya tadi datang ke Central Market naga dabe, sidak pelancong beli dabe. Jangan naik kuat gila-gila. Saya takut kalau nak macam gila, gak naik. Kedak naik ikan lumek ikan lumek dah naik dah. Maklum ada jambatan. Lumek bukannya berenang di air. Lumek pandai datang dah ke Sibu. Kena sup lumek tu sedap. Ya kata Dolah lah. Dolah tak kata dia. Tapi dah benar juga. Lumek tu. Ikan lumek. Nyasi bertulang banyak. Mula ada tulang pun rengup-rengup. Kedap macam orang Sarawak juga budayanya tang kecil-kecil je. Ya budaya kita. Jadi tuan-tuan, ini yang telah kita laksanakan. Ini secara umum dasar ekonomi kita. Alhamdulillah kita ada lagi berapa tahun lagi 4 tahun. 20-30. Yang sedapnya belum 20-30. Bank Dunia mengiktirafkan Sarawak
sebagai ekonomi berpendapatan tinggi dari tahun 22. 25 masih lagi yuk kita kekal di antara 5 ekonomi besar di Malaysia. Mungkin kita kerja kuat saya rasa 2028 kita akan overtake sidak lain. Kerana saya percaya rakyat Sarawak tentu sekali bekerja sama menetapkan target kita dan sumber ekonomi kita akan meningkat. InsyaAllah saya rasa kita dapat naikkan tangga kita di Malaysia. Kerana harapan kita ada sebuah negara persekutuan macam kita. Namanya negara Jerman. Yang ada satu wilayah bernama Bavaria. Macam kita. Kalau saya ada Bavaria, Jerman si angkat. Kerana Bavaria lah ekonominya kuat. Biar kita di Malaysia, Sarawak menjadi Bavaria Jerman. Kita Bavaria Malaysia. Sebab ya rancangan kita mestilah kita buat dengan secara teliti. Untuk masa depan kita supaya ekonomi kita akan terus berkembang. Alhamdulillah sekarang tu kita buatkan infrastruktur jalan raya, jambatan, bekalan api, bekalan air. Kerana kita nak meningkatkan GDP kita. Kalau Stiglitz tu yang sebenarnya pakar ekonomi dunia. Yang menerima Nobel Prize mengenai dengan pengurusan ekonomi. Dan kita jemputnya datang ke Sarawak. Nya ada berbincang dengan saya. Kata Nuang tadi, Joseph Stiglitz mengatakan bahawa Sarawak akan menjadi satu-satunya ekonomi yang depan di Tenggara Asia. Yang katanya lah, tapi kita mesti ada acuan kita pun. Dari sudut kita melaksanakan dasar ekonomi kita. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah secara makro apa yang kita buat. Termasuklah apa yang dibuat di Lembang Lawas yang akan menjadi nadi kepada pembangunan utara hingga ke neighbor kita Sabah dan Brunei. Kita dah membangunkan di kawasan Miri. Tiada tempat dalam dunia itu ada 2 UNESCO. Miri ada Niah, ada Mulu. Kerek kanan ada. Dan kita hendaklah mengurus dengan baik. Tapak UNESCO itu, Miri. Baram, kita bangunkan jalan raya. Daripada Miri, Marudi ke Long Terawan. Long Terawan hingga ke Long Panai. Long Lama. Keluar di sini, tak? Keluar di Lembang. Iaitu di Gudong Budak. Dan belanjanya 3 bilion lebih. Untuk kita menurapkan jalan tersebut. Dan kita mengambil alih logging. Ya, Baram dan Miri. Kapit. Kita nak bangunkan. Saya hantar sidak belajar menaik dengan sebuah bandar di Norway. Bernama Bergen. Yang pun tanahnya macamlah Kapit. Ni Datuk Liwan ada, sana Datuk Liwan tadi. Datuk Liwan pun ada pergi. Hingga apabila nya balik, nya minta buku lah. Yang kata, why not you change the name of Belaga to Bergen. Karena keadaannya, planningnya berupa dan Kapit mungkin kita bangun sebagai friendly bandar, pekan ataupun new township. Kapit dan alhamdulillah di Sibo. Di Sibo tu adalah orang minta macam-macam Sibo. Tapi saya melihat Sibo tu dibangun disebabkan industri balak. Hari itu balak bukan industri yang akan menghidupkan Sibo. Sebab dasar kita adalah dasar alam, kelestarian alam sekitar.
Kita si mau pokok ditebang. Kita mau pokok ditanam semula. Kerana industri baru ialah untuk menghisapkan karbon. Jangan dunia panas gila. Dan kita adalah oldest rainforest. We have to sustain our rainforest. Dan kita uruskan hutan kita dengan baik. Dan kita minta tanam semula. Dan seterusnya, kita sini banyak tanah gambut. Tanah gambut boleh menyimpankan karbon 4 kali ganda daripada pokok. Jadi ini adalah scientific. How you sustain and conserve our asset. Tentu sekali orang nanya, mun siapa dijual? Ni dapat duit. Duitnya dapat daripada carbon trading. Orang yang mengeluarkan karbon akan membelikan oksigen kita. Macam yalah secara layman. Tapi yang penting mereka akan membelikan apa nama karbon yang kita simpan. Yang simpan store lah. Apabila kita simpan store, ada rentnya, terpaksa bayar. Jadi itu akan menjadi pendapatan dalam era ekonomi baru disebabkan oleh perubahan iklim. Kita tu adalah depan di dunia tu. Bukan nak sombong ngakah hadiri si Sarawak depan. Munya si depan kena nyanungah saya beri ucapan. Di Paris saya berucap, di Bangkok saya berucap, di Bali saya berucap. Dia minta pandangan kita. Ini ekonomi baru. Dan dalam keadaan sedemikian sudah tentu sibuk main peranan. Tidak lagi mengikut cara lama kita dalam ekonomi, cara baru. Dan sebab itu semalam saya kongsi ketua masyarakat, we have to restructure Sibu. Daripada perancangan bandar, kita restructure. Memang modal besar, tapi modalnya di antara kerajaan dengan pihak swasta. Kita rancangkan. Dalam hati saya, impian saya, pernah saya nyebut, saya mau Sibu macam Amsterdam di Netherlands. Kerana di Netherlands, paras laut tinggi, paras Amsterdam di lower, di bawah. Sibu paras sungai tinggi, tapi paras bandarnya ke bawah. Jadi apa yang kita hendak, kita belajar bagaimana membangunkan Sibu dalam struktur yang baru. Dan saya pagi tadi, lepas subuh, saya berjalan. Datuk DPM mengikut saya, ada juga YB ikut saya. Tiong, you ada ikut saya tadi kah? Jalan? Ada? Oh, boleh tahan lah sekarang. Jadi kita jalan tadi, selepas subuh, rupa gayanya nature reserve di Bukit Lima adalah tempat yang harus kita bangunkan. Kawasan Bukit Lima ialah kawasannya luasnya 301 hektar. Menjadi gazetted public nature reserve. Kalau ekarnya 744. Mungkin kita nanggap public park dalam dunia, si banyaknya besar macam Bukit Lima. Kalau dibanding dengan Hyde Park London, Hyde Park London nya 2 kali ganda Hyde Park London. Bukit Lima, double in size. Kalau nak compare dengan KLCC, ada KLCC tak lihat tak nature reserve-nya? Kus mengat. Kita 15 kali ganda dari KLCC. Dan bermakna Peatland Park Nature Reserve
yang terbesar di Malaysia adalah Sibu Bukit Lima. Dan tuan-tuan, bukan saya yang nyebutnya. Yang nyebutnya adalah Malaysia Book of Record. Tadi nyamuk sertifikat dengan residen dan juga CEO SFC bahawa sekarang diiktirafkan. Ngikutnya lah, the largest protected urban pit swamp nature reserve in Malaysia is Bukit Lima Sibu. Kalau ini dah kita bangun infranya, ia tidak jauh daripada apa yang kita nak bangunkan di Bukit Asek. Jadi ini satu sudah kita capai, keduanya melaksanakan perancangan yang kita buat Bukit Asek. In principle, SPA has approved it. Dan yang kedua, melaksanakannya. Dan saya kira nak membangunkan kawasan baru begini mengambil masa tidak kurang 15 tahun. Mungkin saya ada lagi dah. Saya ada lagi dah dalam dunia mungkin. Tapi pembangunannya akan diteruskan oleh pakar-pakar jurutera dan plena dari anak Sibu. Ini menjadi aktiviti ekonomi masa depan. Dan saya yakin ini akan mengubahkan kegiatan ekonomi Sibu ke arah satu hala tuju, a new economic pattern for Sibu. Including, of course, the lestarian alam sekitar, environment yang kita jaga. Sudah tentu banyak wujud. Tapi ini berkendakkan pengorbanan kerja kuat orang Sibu dan kerajaan yang ada visi. Kalau kerajaan ngantok-ngantok Sibu aja. Nya mesti kerajaan yang ada visi melihat depan untuk generasi muda. Sebab ialah kita beri pendidikan percuma. In order for us to prepare our young generation with the new knowledge, new technology to shift the process of development in Sibu. Ultimately, it contributes to the shift in Sarawak. Jadi saudara-saudara, anak-anak pelajar, inilah ruang untuk anak-anak untuk mendapatkan ilmu yang terkini. I wish I am that young. Tapi tu dah siapa dah? Umur dah 7 lu. Dah maghrib dah. Nunggu aja. Umur dah maghrib yo. Walaupun rasa nak zuhur. Tapi the fact is that this task will be implemented by the young. And you must have the latest knowledge in terms of technology, in terms of managing our environment, in terms of giving value added to our resources. Dan inilah masanya untuk kita sama-sama melangkah ke depan. Kalau Bintulu telah diiktirafkan oleh World Economic Forum sebagai emerging industrial cluster, mungkin kita juga mencadangkan dan kita membuat preparation. Kalau di Sia industrial cluster, maybe Sibu become service cluster. Low carbon service cluster in Sibu. Maknanya banyak syarikat-syarikat yang memberi perkhidmatan membangunkan Sibu. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah perkara yang saya nak kongsi. Dan perkara ini bukan senang dilaksanakan. Melainkan kita mempunyai kestabilan Sarawak. Di mana kerajaannya, pemimpinnya, niatnya jelas nak membangunkan Sarawak.
dan mempertahankan hak Sarawak yang boleh kita bangunkan. Kita bersyukur kerana orang Sarawak sayang dengan Sarawak. Kalau kita si sayang, si kanda kita datang, banyak ke Datuk. Semua bangsa Bukai, Datai di situ. Kerana kita sayang dengan Sarawak. Kita sayang dengan masa depan Sarawak. Sarawak luas areanya. Dan Sarawak berkehendaki teknologis dan ekonomis selain daripada pakar-pakar yang lain, perancang-perancang untuk membangunkan Sarawak. You are there already. Dan kita hendakkan pimpinan di belakang untuk meneruskan usaha ini supaya Sarawak dapat memainkan peranannya di masa depan. Bak kata denan, hanya orang Sarawak dapat menguruskan Sarawak, jaga Sarawak tu baik-baik. Dan nanti ada, kita ada ni. Kita jagakan Sarawak ini. Kita bangunkan Sarawak. Kita semua 100% kita rely dengan orang lain. Kita ada resources. Kita ada fikiran. Cara kita membangunkan Sarawak. InsyaAllah. Kalau kita tu semua dalam satu pasokan dan kita sayang kepada Sarawak, ayo kita jagalah Sarawak dan kita bangunkan Sarawak sebagai wilayah yang termaju di Malaysia dan juga yang akan dapat memain peranan dalam ekonomi baru. Kita tak pilih bangsa kerana peluang diberi kepada semua. Pendidikan kita beri kepada semua. Kerana kita tahu keadaan akan berubah. Kita masuk AI, saya ada AI nanya, you siapa? Kita pergi ke chat GPT. Nanya GPT. Si ada jawab, you siapa? Nanya AI itu, saya ada. Sama ada kita Melayu ke Cina, ke Iban, ke Dayo, ke orang lu. Saya ada nanya. Coba masuk chat GPT, siapa you? Tak ada. Inilah ekosistem yang baru. Dan ia bergantung kepada berapa smart you. Semua bergantung kepada sini. Jangan salah orang lain kalau kita lemah. Kita lihat kita pun. Kenapa saya lemah? Di mana saya lemah? Kuatkanlah kelemahan saya. Supaya kita setanding dengan orang lain. Kena orang bersilat, bang. Silat tu ialah kecekalan bagaimana menyusunkan langkah. Kalau si pandai nyusun langkah, terbalitlah you. Sampai yang ada belajar silat. Saya si madah saya ada belajar lah. Tapi nak kecil-kecil ya bolehlah saya. Jadi tuan-tuan, inilah budaya kita. Kita prepare anak Sarawak. Sayangkan Sarawak. Sarawakku sayang. Sayang kepada rakyat. Sayang kepada orang muda. Dan kita harap orang muda akan terus berjaya di masa-masa yang akan datang. Dan meneruskan apa yang telah kita laksanakan. Dengan itu, sekali lagi saya ucap tahniah kepada orang Sibu kerana dapat berkongsi untuk membangunkan Sibu, membangunkan Sarawak. Mudah-mudahan niat kita Sarawak menjadi mercu kejayaan negara Malaysia. Sekarang wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.